خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, pegawai-pegawai, para AJK, Tuan-Tuan Guru, para asatizah, Ustaz dan Ustazah, cikgu-cikgu, cikgi-cikgi, ya, seterusnya kepada YB ada sini. Ramai ya, ramai YB. Alhamdulillah ya, bukan yang berhormat ya, yang bersandar dan yang bersara. Ya, ya, jadi ya, kita tak boleh larilah daripada YB ni. Ya, kalau panjang umur ya, dia kata Ustaz saya dah lama jadi YB dia kata. Ya. Jadi rezeki tuan-tuan lah kan, umurnya panjang. Ya, Allah berikan kalau Nabi Muhammad itu 63 tahun, tuan-tuan ya. Mungkin ada yang 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, masya-Allah. Ya, nak dapat umur sebaya dengan tuan-tuan ni, ya, kata Piramli kata kadang-kadang. Ya. Jarang-jarang nak jumpa 80 tahun, 90 tahun. Nenek saya 96 tahun. Nenek saya. Cina ya, dia memang dia keturunan tak boleh lari lah. Dia memang keturunan Cina kan. Yang saya katakan dia daripada anak angkat dibela oleh Jawa. Orang Jawa yang bela dia. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok muka saya tu memang tak boleh lari lah. Bapak saya, nenek apa mak saya tak ada. Mak saya dah macam Melayu. Ya. Atau apa ke adik-beradik bapak saya semua ya, Cina. Kalau datang pasar borong tu kan, dia cakap Cina dengan saya dulu. Ni hao ma. Saya kata au ya. Yang tu je tau. Masuk yang kedua tak tahu dah, elak. Dah tak tahu dah. Ya, mula-mula boleh rahsia, lepas tu dah tak tahu, tak belajar. Dia kata ustaz kenapa tak belajar bahasa Cina, pergilah. Ya. Rugi kan. Banyak bahasa untung tuan-tuan ya. Kita untung sebenarnya belajar bahasa ni. Ya, jadi tuan-tuan yang ada kepakaran tu gunakanlah. Ya, untuk kita berdakwah sebenarnya tahu tu untuk kita dakwah untuk diorang masuk ajaran Islam kan. Bukan kita saja-saja nak belajar bahasa orang ni, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, ya, zong betul kan. Itu sebenarnya ada kelebihan pada tuan-tuan sebenarnya. Bila pergi negara orang boleh kita tahu ya, dia mengumpat kita ke tidak. Ya, jadi itulah ya, sedikit tuan-tuan rahmatullah taala bersyukur ya, jika umur yang panjang masih Allah bagikan kesempatan kita bertaubat kepadanya, dekat dengannya. Ya, bukan Allah saja bagi umur panjang tuan-tuan. Berapa ramai yang bayi-bayi saya 40-an semua dah diambil oleh Allah Taala. Ya, yang lagi banyak ilmu pun ada. Ya. Ya, pakar-pakar Taranum semua ambil umur 40. Semua Pak Imam tu 40. Ini Pak Imam juga tak lama lagi. Ya, tunggu masa aja. Ya, kena bersedialah. Ya, bila-bila masa tuan-tuan. Ya, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi justru saya kata ya, masa yang ada gunakanlah yang sebaik yang mungkin ya, untuk kita membantu orang, menolong orang, membantu sanak saudara kita yang susah ya. Moga-moga tuan-tuan dapat ya, kubur pencen tuan-tuan insya-Allah akan terang. Ya, kubur orang yang menyusahkan orang gelap, tapi kubur tuan-tuan terang menerang. Ya, biasa kita nak terangkan rumah kita kan. Tapi kita tak nak terangkan kubur kita. Macam mana nak terangkan kubur? Itulah ya, membuat kebaikan-kebaikan. Ya, Allah sebut kebaikan fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dalam mengejar amal-amal kebaikan. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan di sana terdapat rezekilah tuan-tuan ya, yang mana dapat kuburnya diterangi oleh Allah Taala
ya, yang banyak. Kadang-kadang bukan kita tengok orangnya orang yang hebat sangat, bukan pak ustaz pun, orang biasa je, ya, tapi dia sentiasa, ya, bagi orang makan, bagi jamu orang makan, ya, bagi orang asyik makan aja. Kan, tolong orang, mudah tangannya tu, kakinya mudah membantu orang, itu sebenarnya. Dia tak menyusahkan orang, itu je tuan-tuan. Hidup ni jangan menyusahkan orang lain, ya. Jadi Allah akan mudahkan perjalanan orang yang memudahkan orang lain, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita sekarang ini dalam suasana yang kita katakan solidariti Palestin. Ya, Pak Imam pun baca tadi doa untuk Palestin. Tuan-tuan amin ke tidak tadi? Ya, faham ke tidak? Faham kan je lah. Pak Imam dah sebut faham amin je lah. Kan? Ya, iaitu doa kunut nazilah kan. Dia kata ustaz boleh ke kunut itu kan bukan baca dalam kunut subuh je. Ya. Nabi baca kunut subuh, ya, dan sepanjang sekiranya Nabi ketika itu ada di sana sahabat-sahabat yang dalam kedukaan, dalam peperangan, dalam ujian bencana, Nabi akan terus membaca kunut nazilah di sepanjang solat fardunya. Ya, kita solat subuh je kan, tapi sepatutnya solat zuhur boleh, asar boleh, pada rakaat yang terakhir itu kita doa. Ya, itu yang Allahumma inna naj'aluka tu kan. Lama-lama budak-budak pun dah hafal, kat sekolah pun itu je nasyidnya. Kita bagi nasyid itu je, inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina kan. Lama-lama dia faham. Untuk siapa, kepada siapa, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita juga aminkan untuk sahabat-sahabat kita di sana, ya. Mudah-mudahan itulah, kita tak ada apa tuan-tuan, kita nak bantu mereka, tapi Nabi pesan doalah, ya, sebab doa silahul mukmin. Doa itu senjata kepada orang mukmin. Jadi kalau kita nak pergi sana, ya, anak murid saya kata, ustaz boleh tak saya pergi Palestin? Nak pergi? Pergilah. Tapi naik apa? Naik basikal, naik kereta. Memang tak sampailah, tenggelam dekat lautan, tak tahu lautan mana awak? Lautan lautan Hindi ke lautan mana, ya. Kalau naik kapal terbang pergi Jordan tu 9 jam. Ya, naik kereta saya tak tahulah sampai ke tidak, wallahu alam. Kalau tuan-tuan punya kereta boleh terbang, boleh kot, ya. Tapi naik kapal terbang macam mana pergi Mekah, itulah perjalanannya. Ya. Tak payah naik kapal terbang, kita doakan sebab Allah akan tukar, ya. Doa orang mukmin itu akan ditukar kepada senjata kepada mereka, insya-Allah. Ya, senjata yang ada itu kadang-kadang tak nampak. Allah tukarkan kepada para malaikat kan. Senjata malaikat untuk memerangi puak-puak Israel, Bani Israel ini sudah lama dah tuan-tuan. Ya, zaman Nabi Musa pun, zaman Firaun, ya, semua Bani Israel. Ya, sehinggalah hari ini Israel itu diperangi. Ya, tapi dekat belakangnya kuncu-kuncunya ramai. Yang membakingnya ramai kan. Jadi orang sangat takut, ya. Tapi ya, itulah tuan-tuan kekuatan kita, ya, orang mukmin bila ramainya seluruh dunia mendoakan kepada rakyat Palestin itu, ya. Moga-moga syurga untuk mereka, ya, moga-moga ada di sana kekuatan untuk mereka untuk menghadapi ujian dan bencana ini, insya-Allah. Ya, jadi kita tidak mampu untuk ke sana, tapi kita doalah banyak-banyak untuk mereka. Setiap kali kita solat jangan kita lupa untuk sahabat-sahabat kita di sana, insya-Allah. Jadi kita kita sambung tuan-tuan pada buku kita Formula Solat Sempurna, ya. Kita sudah masuk kepada kita telah bincangkan beberapa perkara berkenaan solat yang kerap ditanya, ya. Kita ambil perkara yang hari ini perkara yang ketiga, ya, iaitu membaca doa selain bahasa Arab di dalam solat. Bolehkah kita membaca doa selain bahasa Arab, ya, di dalam solat? Ya, kita bincangkan daripada mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, insya-Allah. Jadi Imam An-Nawawi menyatakan, ya, semua doa-doa yang datang daripada Al-Quran dan hadis, terdapat ulama Syafi'i yang membenarkan untuk diterjemah dan dilafazkan di dalam apa jua bahasa jika kita individu itu memang sememangnya tidak mampu menyebut dalam bahasa Arab. Contohnya apa tuan-tuan, ya? Doa makan. Tuan-tuan tak boleh sebut bahasa Arab. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.
Saya tahu bahasa Melayu je. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Yang itu je saya tahu. Allahumma barik lana saya tak boleh sebut. Kan contoh. Saya ni jauh pekat kata. Ya, jauh Ponorogo ke apa? Ya, tak boleh sebut. Saya boleh sebut. Ya Allah, terjemah kepada doa itu. Bahasa Arab tak boleh sebut. Ya, mungkin ya saya punya lidah ni dah ke dalam ke, wallahu alam lah. Ya tuan-tuan. Kan ada orang yang tak boleh sebut bahasa Arab. Lagi-lagi orang Cina ke yang baru masuk agama Islam kan. Tuan-tuan suruh sebut. Allahumma barik lana, barik lana. Macam mana? Ya, kawan tu baru nak masuk Islam, pelat pula tu. Ya. Kan? Bila sebut Allahu Akbar. Allah. Bukan nak ejek siapa-siapa, bukan. Tapi kan nak sebut-sebut Allah pun tak boleh. Allah. Allah. Macam mana? Kan Nabi kata dalam Islam itu jangan menyusahkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberatkan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Dia boleh sebut Allah. Memang tak boleh, saya tak boleh sebut Allah, tak boleh sebut. Dia sampai bergulung-gulung lidah saya ni. Pampor sekali kan. Langsung tak bercakap tuan-tuan. Langsung tuan-tuan. Lagi berdosa kita tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dah marah, jangan marah sangat. Jangan sampai tampor ni langsung nak masuk Islam langsung tak jadi. Dia kata Islam ni kok berat sangat. Ya, tuan-tuan janganlah terlalu ekstrim sangat. Ya, orang baru nak masuk agama Islam ni kan, dia kan pelat-pelat lagi kan. Sebut bismillah, bis lah. Best. Best, memang best. Ya. Yang mana mereka mungkin menyebutkan tuan-tuan, itu saja kita gunakan. Yang penting dalam hatinya sudah ada iman. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukuplah. Kan? Nabi pun ajar kita bila orang nak meninggal, apa yang Nabi ajar kepada orang nak meninggal tuan-tuan? Tuan-tuan ajar dia, asyhadu an la ilaha illallah, panjangnya. Kawan tu dah kat sini dah. Dia punya sikit lagi dah nak meninggal. Ya, malaikat dah tarik nyawa. Tuan nak buat asyhadu an la ilaha illallah. Kan orang tu boleh dengar je tuan kan? Ayah kita, mak kita, nenek kita, anak kita, suami kita, isteri kita, dia tengah nazak tuan sebut Allah kat telinga dia, sebut Allah. Sebutan Allah pun dah cukup dah. Kalau dah tahu Allah huwa tu, dalam bahasa Arab huwa tu kembali kepada Allah, huwa. Allahu la kan, huwallah, dia Allah. Kita bukan dia manusia, dia Allah. Sebab dia dah tak boleh tuan-tuan, dia tengah bertarung dengan malaikat kan, nazak. Ya. Jadi kita bacakan dekat telinga dia, bukan sembuh kat mulut dia ke apa. Ya, pergi kat muka dia. Ya, mambang kanan, mambang kiri. Wahai si mambang katanya. Ya, apa hal mambang kau nak? Dah nak mati dah mambang. Ya. Itu lawak lah sikit tuan. Tapi lawak-lawak pun tuan-tuan, ada orang yang datang begitu, tak tahu nak buat apa. Bila orang nazak, ya, kita doakan begitulah. Sebutkan Allah di telinganya. Ya, bacakan surat Yasin. Ya. Moga ya, dia punya rohnya cepat dicabut oleh malaikat. Ya, ada yang nyawanya terpaksa terhalang, ada benda yang menghalang nyawanya untuk naik ke atas. Ya, ada sesuatu yang mungkin ada padanya yang disimpan benda-benda yang sihir pun ada juga. Ya, jadi kita kena tahulah. Mungkin orang syifa perubatan Islam dia tahu. Ya, susah dia nak melepaskan nyawa tu, roh tu. Ya, sebab ada benda sesuatu yang dia menuntut. Jadi dia kena buang dulu benda yang dituntut itu, sebab dia berlawan dengan syaitan. Ya, dah masuk syifa pula tuan-tuan, lain pula ya. Tapi itulah saya sedih sangat bila tengok anak tak ada buat apa kat ayah ni. Duduk saja tidur. Ayah tengah nazak tidur saja kan. Jangan tuan-tuan, rugi. Ya, rugi kita ajarkan ayah kita. Ya. Jadi sebab itu Imam Syafi'i kata boleh ke tidak? Itu dia kata ada beberapa kita kata kaul yang mengatakan dibolehkan. Ya, itu tidak membatalkan solat dia kata. Namun bagi mereka yang mampu menterjemahkan, yang tak mampu terjemah, maka dia boleh membaca di dalam bentuk terjemahan. Ya, manakala yang mampu, tuan-tuan tahu makna Allahumma barik lana tu, ya Allah berkatilah rezeki kami. Itu tak boleh. Sebab tuan-tuan faham maknanya.
Itu tak boleh. Ya, akan membatalkan solatnya. Tu beza. Orang yang tahu makna dengan tak tahu makna. Tu. Ya, ada kaul daripada mazhab Imam Nawawi mengatakan dibolehkan. Kalau dia tak tahu makna apa, Allahumma barik lana tu tak tahu. Ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak tahu maknanya apa. Ya. Dia kata Ustaz separuh ni tak tahu makna. Bolehlah terjemah. Oh bukan begitu. Takkan tuan-tuan tak belajar kot. Ya. Ada dia kata Ustaz malu dia nak tanya Ustaz. Ada malu dia nak tanya makna dalam solat. Ada saya katakan. Tapi kita belajarlah. Sebab itu bila ada program-program camp, best study solat ataupun camp untuk belajar solat, tuan-tuan masuk. Bukan anak cucu kita pun kena masuk juga sebenarnya. Ya, walaupun dah mahir sekalipun, ada juga benda-benda yang baru yang kita tak tahu. Ya. Jadi sebab itu dikatakan terdapat juga ulama Syafi'i yang melarang sama sekali terjemah juga mencipta doa-doa selain yang maksur. Maksudnya apa? Beberapa ulama mengatakan melarang sama sekali diterjemah. Ada yang kaul kata langsung tak boleh terjemah doa tu. Ya, contohnya subhana rabbiyal azim, maha suci Allah Tuhan yang maha besar, azimi dengan dengan kepujian. Kita terjemahkan subhana rabbiyal a'la wa segala puji bagi Tuhan yang maha tinggi. Kan? Allahu akbaru kabira, Allah yang maha besar. Ya, kita terjemahkan dia. Itu orang yang tak faham makna, ada sebahagian ulama kata, ulama Syafi'i kata boleh dibacakan. Ya, tapi Fatihah boleh. Fatihah itu lain tuan-tuan. Fatihah ni khusus. Ya, macam mana nak tak nak pun, pelat ke tak pelat, kena baca juga Fatihah. Itu lain. Ni doa-doa lah. Mana doa. Kan kita dalam solat kan kita baca subhan. Kan doa banyak kan. Rabbil firli itu doa. Kan. At-tahiyyatul mubarakatus salat. Doa. Itu banyak doa. Ya. Jadi namun pandangan yang lebih sahih, al-asah disebut dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah dibenarkan jika tidak mampu dan ditegah bagi yang mampu. Ya. Bagi yang tak mampu terjemah, maka boleh. Ya, Maha Suci Allah disebut. Tidak ada masalah, tak membatalkan solat. Itu ke orang yang tak tahu maknanya. Tapi macam kita ni, ya, dah memang power punya, Power Rangers punya, takkan tak tahu pun maknanya. Ya, dah 40 tahun belajar, 50 tahun, ya. Kan dia kata ustaz tak tahu lagi, ya. Dah 50 tahun pun ada juga yang tak tahu dia kata. Ya, bukan semua tahu dia kata ustaz. Ya betul. Ya, ustaz tak apalah, dah memang mengaji daripada kecil. Kami ni yang baru nak belajar. Dah 40 tahun baru, 50 tahun baru nak solat contoh. Ya. Baru nak tahu erti solat, baru nak menghadap Allah Taala. Dulu masa muda tak sempat ustaz. Ya, kerja dekat tengah-tengah laut dulu. Ya, pun tak sempat solat kata. Ya, dekat tempat pelantar sana tu. Ya, sibuk dengan kerja tuan-tuan. Ya. Tapi masa dah pencen barulah kami sempat. Ya, Pak Ustaz. Tak apa. Ya, bila dah waktu pencen inilah yang Allah berikan masa tuan-tuan, masa yang tersangat banyak. Sebab tu kena digantikan. Solat-solat yang kita terlupa dulu, solatlah lepas semayang, terus kita semayang. Ganti, qada. Berapa banyak yang berapa puluh tahun tuan-tuan tinggal solat. Qada saja, jangan kira. Semayang aja. Lepas semayang fardu, semayang qada. Lepas semayang fardu, qada. Kan? Allah nak kira berapa, kita pun tak terkira lah. Allah pun tak terkira dah. Kita punya, yang kita tinggal dulu masa muda kita berapa puluh tahun tertinggal. Macam orang yang tinggal puasanya. Ya, nak ganti berapa? Senang. Kalau puasa senang. Satu hari RM3. 3 kupat RM3. Ya. Kalau 30 hari darab dengan RM3. Bayar je lah. Berapa puluh tahun tuan-tuan tak puasa. Ya. Tapi solat tak boleh tuan-tuan dibayar dengan beras. Tak boleh. Solat kena dengan solat. Itu kelebihan solat. Jadi puasa, haji boleh kita gantikan. Haji kita ada badal haji. Kan mak ayah kita tak sempat, anak dia kena wajib, kena buatkan dulu untuk mak ayah dia. Sebelum kita buatkan. Dia kata ustaz saya bukan buat saya sendiri ni. Ya, orang yang nak badal haji dia kena buat diri dia sendiri dulu tuan. Tak boleh buatkan untuk mak ayah kita. Kita kena buat untuk diri kita sendiri. Tahun depan baru kita buatkan untuk mak ayah kita. Gitu. Itu nama badal haji. Ya, bukan orang yang tak pernah buat haji tiba-tiba nak badal haji. Memang tak boleh. Orang yang dah pergi haji lah baru boleh buat gantikan orang punya haji. Ya. Ya. Bukan haji bakhil ya, sorry.
Ya, itu ramai orang yang tak perasan. Dia kata, boleh tak Ustaz, saya tak pergi lagi tapi saya nak buatkan untuk ayah. Habis untuk kamu pun kamu belum buat. Mana boleh buat untuk ayah kamu? Tak boleh. Kita buat untuk diri kita dulu. Wajib ke atas kita dulu. Barulah kita nak buat untuk mak kita ke, nenek kita, bapak kita ke. Itu yang orang yang kita nak pas kepada orang tabung haji kan. Kena tengok tuan-tuan. Kalau sekarang ni yang 500 ke 1000 tuan-tuan, bukan tu banyak yang penipuan. Banyak yang tipu. Mana boleh pergi haji dengan kos 500 je. Tak boleh tuan-tuan. Kena kira kos juga nak pergi sana. Biasanya dia akan kita bagi kepada orang yang belajar dekat Mekah lah. Kan biasanya kan anak-anak kita yang belajar dekat Universiti Madinah, Universiti Mekah sana, tabung haji akan ambil mereka ni untuk buatkan badal haji. Tuan-tuan bagilah 2,000, 3,000. Paling kurang kata orang tabung haji kata paling kurang 3,000. Untuk mereka buat badal haji, bukan dengan kadar 500, 200 mana tuan-tuan, kosnya sangat tinggi. Bukan tak penat tuan-tuan, kan haji kan, mengempuh orang, tuan-tuan buat sendiri tahulah kepenatan buat haji itu macam mana. Orang yang tak pergi haji dia tak tahu. Begitu. Okey tuan-tuan dirahmati Allah Taala, bagaimana Imam Nawawi berkata, wa amma sairul adhkar qultu al asahu al jawazu lil ajiz wa man'uhu lil qadir. Adapun semua zikir-zikir dengan bahasa selain daripada Arab di dalam solat, aku katakan pandangan yang paling sahih dibenarkan bagi mereka yang tidak mampu menyebutnya di dalam bahasa Arab, dan ditegah bagi mereka yang mampu. Boleh tuan-tuan Maka pandangan yang membenarkan ini juga dinyatakan oleh Ibn Hazim dengan katanya, wa man kanat lughatuhu ghairal arabiyyah. Sesiapa yang bertutur dengan bahasa selain daripada bahasa Arab, bahasa Jawa ke, bahasa Mandarin ke, bahasa Hindu ke, bahasa Tamil bahasa Hindu pula. Bahasa Tamil ke, jazalau ayyad'u biha fi salatihi, dibenarkan baginya untuk berdoa dengan bahasa tersebut di dalam doanya. Di dalam solatnya. Jadi ada kaul kata boleh. Doa lah tuan-tuan, bukan Fatihah Doa yang tadi, ya Rabbi fili ke, itu boleh diterjemahkan doa dalam bahasa masing-masing. Tidak ada masalah. Ini bagi orang yang tak tahu tuan-tuan. Kita kena tahu dulu orang yang tak tahu dengan orang yang tahu. Lakin la yajuzu la ayyaqra'ah biha, tetapi ia tidak dibenarkan untuk membaca bacaan solat yang wajib. Jadi walaupun dia tak tahu tadi, contohnya Rabbighfirli warhamni tadi tak tahu, tapi Fatihah yang bacaan wajib dia kena baca Fatihah. Itu tak boleh tukar. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Kemudian apa? Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, Malik Yaumiddin, Allah pemilik hari kemudian. Diterjemahkan sana, itu tak boleh. Fatihah tidak boleh diterjemahkan. Ini yang bab doa-doa, Rabbi fili warhamni, Allahu akbaru kabira. Itu tak apa. Itu boleh doa. Jadi sebab itu dikatakan kecuali bacaan yang rukun tidak boleh. Dengan bahasa tersebut selain daripada bahasa Arab. Sebab itu tuan-tuan, macam mana pun kita tuan-tuan, Jawa ke, Banjar ke, kita kena cakap Arab jugalah sikit-sikit kan. Sitik-sitiknya, bolehlah. Jadi kena belajar juga walaupun pelat macam mana pun, lidah ke dalam ke, keluar ke, bercabang ke macam mana, kena juga sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Kena sebut, setakat mana yang kita boleh sebut. Dan juga Ibn Taymiyah menyebut al-qira'atu wa-dhikru wa-du'a bil-lafzin nusus, thumma bil-lafzil arabi fi ma'nal mansus, thumma bil-lafzil ajami, fahaza kariyahu Ahmad fi salah wa fil butlani bihi khilaf. Kata Ibn Taymiyah mengatakan bacaan Al-Quran, zikir dan doa dengan lafaz yang telah dinaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran contohnya kan disebut ya ayyuhallazi alhamdulillahirabbil yang kita ambil mudah-mudahlah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Contohnya Iqra, bacalah. Jadi kita terima bacalah. Kan dia kata ustaz boleh terjemahkan. Jadi saya bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi kita terjemahkan Iqra, mana boleh dan tak boleh. Ya, dia kata ya, kecuali doa. Yang boleh doa. Ya, ayat Quran tidak. Ya, dan hadis Nabi ya, kemudian dengan bahasa Arab pada makna yang dinaskan. Ya, kemudian dengan lafaz bukan Arab, namun ia dianggap makruh oleh Imam Ahmad jika dilakukan di dalam solat. Ya, Imam Ahmad kata makruh aja pun. Ya, tak sampai membatalkan. Ya, manakala sama ada ia boleh membatalkan solat, maka terdapat khilaf. Ya, khilaf itu maksud ya ada beberapa pendapat, ya, perselisihan pendapat daripada ulama. Ya, maka harus bagi mereka yang tidak mampu berbahasa Arab untuk berdoa pada hajat yang khusus, walaupun secara berlafaz di dalam solat mereka. Ya, pada waktu sujud dan selepas tasyahud akhir. Ya, maknanya sebab tu tuan-tuan, kalau kita solat sunat hajat, ya, biasanya orang yang faham, ya, kita doa dalam bahasa Melayu, kita kan dalam hati saja kan, sebut dalam hati saja. Ya, ada orang yang nak lafazkan Ustaz, sebaiknya dalam hati sajalah. Ya, kalau nak sebut bil lughatil arabiyah. Kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya, ataupun Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dana, ya Allah jadikan ya apa musuh-musuh kami di batang leher kamu ya. Betul ke terjemah? Kan? Itu ya, kita doa ya, itu sebab dia tak faham bahasa Arab jadi terjemah bahasa Melayu. Itu yang dikatakan doa tu boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi sebaiknya biarlah di dalam bahasa Arab sebenarnya. Ya, ia tidak dikira dalam kalam manusia yang membatalkan solat kerana ia terkandung di dalamnya erti doa. Kan inna naj'aluka tu doa. Ya. Allahumma badid syamlahum, ya, ya Allah pecahkan kumpulan mereka, ya Allah huraikan, kalahkan mereka, ihzimhum, kalahkan mereka ya Allah. Ya, kita boleh sebut sebenarnya. Ya, tak ada masalah. Lagi menyerap dalam hati kita kan. Ihzimhum apa benda tu. Tapi kalahkan mereka. Aku bau tersentak rasa kan. Ini bau doa betul Pak Ustaz kan. Sebab ialah orang Melayu kan, dia nak jiwa tu ada terjemahan tu, bau terasa doa tu membangkitkan semangat kepada umat Islam. Ya, orang Arab tahulah ihzimhum tu apa maknanya. Kita orang Jawa ni tak tahu apa benda ihzimhum itu. Ya. Jadi ya, tuan-tuan kalau boleh bila doa ialah kita doa kadang-kadang nak terjemahkan bukan yang semua mahir kan. Jadi kalau yang ada kemahiran tu doalah supaya lebih kita kata auranya lebih hebat ya, untuk datang kita doa aminkan untuk mereka. Ya. Pun begitu adalah terlebih baik bagi seorang untuk menghadkan bacaan doa-doa yang datang daripada Nabi dengan bahasa Arab dan membaca doa pada hajat khusus ini selepas solat. Okeylah tuan-tuan ya. Itu sedikit, insya-Allah kita sambung. Perkara yang keempat, tertawa, menangis dan senyum sewaktu solat. Macam mana tu? Tertawa, menangis, adakah boleh kita ketawa dalam solat? Ya, kah begitu. Adakah boleh kita menangis? Nak menangis pun tak reti. Ya, meraung-raung di dalam solat, ya, senyum, ya. Senyum dalam solat, ya. Maka di dalam mazhab Syafi'i, sebarang jenis percakapan yang mengandungi dua huruf yang boleh difahami, maka akan membatalkan solat. Contoh apa tuan-tuan? Dua huruf yang boleh difahami. Ya, saya suka. Orang faham tak? Saya suka. Tak faham. Dua perkataan yang boleh faham. Terus kalau kita cakap, ya, disebut kat sini, ya. Maka membatalkan solat. Maka jika bunyian itu keluar sewaktu tertawa, ya, keluar sewaktu tertawa ataupun menangis, itu juga membatalkan, sama ada tangisan kerana hal dunia ataupun tangisan akhirat. Ya, kira-kira Pak Imam membaca, tiba-tiba kita terasa nak menangis, kata Ustaz. Boleh ke Ustaz tak menangis? Menangis boleh, tapi air mata keluarlah air mata, kan? Tapi bukan sampai meraung-raung gitu, tuan-tuan, ya. Au gitu. Kan dia kata kan, ya. Kan biasa kan Pak Imam kalau Imam Mekah pun menangis juga. Ya, menangis bukan tak menangis. Ya. Tapi sebab dia faham apa yang dibacanya, ya. Kita apa nak menangis,
Tak faham langsung Ustaz. Ya. Kan? Tapi disebabkan Pak Imam menangis, kita pun menangis jugalah. Ya, ini mesti doa yang syahdu kan. Ya. Tapi tidak digalakkan sebenarnya, ya, tidak digalakkan, ya. Mana memanglah sebaiknya memang tangisan orang yang menangis itu boleh biasanya di dalam doa selepas solat. Ya, kita doa yang menangis itu dalam solat kita ataupun selepas solat itu kita doalah dengan tangisan sebaiknya. Ya, bukan di dalam solat. Maka Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir menyatakan tiada ulama yang berbeza dari menyatakan tertawa sehingga kedengaran dua huruf adalah membatalkan solat. Ya, rasanya bukan dua huruf. Kita kalau kalau orang yang tertawa sampai berbanyak-banyak huruf, ya, itu melampaulah tuan-tuan. Ya, sedangkan dalam mazhab Syafi'i dua huruf pun tak boleh sebut, apatah lagi ya berdekah-dekah. Ya. Apa yang lawak sangat tu dalam solat, ya, hebat sangat, ya. Ya, jumpa pemaisuri. Jumpa ni ke apa? Apa disebut? Bidadari syurga ke? Kok sampai berdekah-dekah kan? Tak adalah, ya. Biasanya jaranglah tuan-tuan. Ini kalau sekiranya ada. Tapi orang yang solat itu kalau berdekah maknanya dia tidak khusyuk di dalam solatnya. Ya. Kan? Biasanya orang tua kalau gelak pelik tuan-tuan. Kalau budak-budak ya dia main cocok kawannya. Kan? Cocok ketiak orang tu, cocok pinggang, cocok, ya, gelilah orang tu. Tu yang ketawa tu. Kan budak-budak kan. Tapi kalau orang tua main cocok-cocok, penampar bagi. Kan orang tua main cocok-cocok orang pula. Pelik tuan-tuan kan. Kalau budak berlari tak pelik, tapi kalau orang tua yang berlari dalam masjid pelik. Itulah, itu nak diumpamakan begitulah tuan-tuan, ya. Maka namun begitu bagi mereka yang terucap mengeluh, berdehem, ya, kerana batuk. Ini juga ada juga yang sebut, ya, batuk yang bukan batuk kita sengaja. Saya katakan ada beza. Batuk yang dibuat-buat dengan batuk yang memang tak boleh tahan. Itu nak buat macam mana? Ada ke batuk boleh tahan-tahan? Nak batuk Ustaz macam mana? Ya, takkan batal main. Itu lain, ya. Ini batuk yang dibuat-buat batuk. Ya, ataupun disebut kahak di luar kawalan. Dia kata kan. Ya, nak keluar kahak tapi tak terkeluar. Ya. Serta tiada pengetahuan akal hal itu, maka boleh membatalkan solat. Ya. Maknanya batuk tu macam, ialah kalau batuk orang yang biasa tu ada had-had dia kan. Tapi ni batuk yang berpanjangan pula, tak berhenti-henti, itu satu masalah pula. Ya. Macam mana buat, ya? Ya, batuk yang dibuat-buat lain buat. Batuk yang memang batuk. Ya, macam mana batuk dibuat, ya? Jadi hal demikian maka tidak akan membatalkan solatnya, malah dimaafkan. Ya, menurut pandangan mazhab Syafi'i yang asah, paling asah, ya, maka ya itu tidak membatalkan. Batuk itu tidak membatalkan solat, sebab itu bukan kerja kita. Ya, kita nak bersin, ya, hashim, ya, dalam solat. Kok sampai 5-6 kali? Sebab sesama kan tak boleh tahan. Hashim, tu. Itu bukan membatalkan solat, tidak. Ya, itu luar, kita katakan tabiat, fitrah kita tak boleh nak menghalang, ya. Nak menguap pun takkan kita nak halang nguap kan? Kan? Nak bersin, batuk, itu bukan kerja kita tuan-tuan. Ya? Allah yang datangkan benda. Maka kesimpulannya ciri solat yang sempurna sudah tentu adalah menjauhi tertawa. Ya, dalam mazhab Syafi'i memang detail tuan-tuan. Ya, Syafi'i sangat memberatkan disiplin solat. Maka orang yang ketawa-ketawa ni terus terbatal. Ya, solatnya kena semayang lagi sekali. Ya, kalau anak-anak kita berdekah-dekah, berhenti semayang lagi. Tapi orang dah semayang kan. Mana kita dalam semayang tak boleh lah. Dua semayang lah. Mana kita nampak dia gelak ketawa dalam solat, itu apa namanya? Ya, maka boleh membatalkan solat yang juga menjauhi kepada senyum. Senyum pun, kenapa tuan-tuan senyum? Dalam solat. Ya, ada nampak seorang-seorang ke? Ada nampak makwa lama ke macam ni? Ya, sampai tersenyum dalam solat. Ya, kalau nampak nak mati tak tahulah. yang mengeluarkan apa-apa bunyi selain daripada tasbih. Ya, tahmid, takbir dan doa. Ya, selain daripada itu tak boleh.
Ya, kan? Ya, maka tidak boleh dibolehkan. Ya, pun begitu batuk yang sukar dikawal berdehem dengan hajat untuk memudahkan bacaan dan menangis kerana insaf di dalam taubat. Ya, ada beberapa hal yang dimaafkan dan tidak menjejaskan kesahihan solat. Ya, maka Ali bin Abi Talib pernah menemui masuk untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didapati baginda sedang solat dan sedang menangis, ya, yang mengeluarkan bunyi esakan. Justru sebahagian ulama berijtihad bahawa itu tidak membatalkan. Ada juga melapat mengatakan Nabi juga menangis keesak-esakan tu maksudnya apa? Nabi terasa sedih sangat. Ya, ada Nabi pun manusia tuan-tuan. Nabi macam kita. Dia ada perasaan. Kan? Ada masa Nabi sedih, ada Nabi masa suka. Ya, Nabi senyum. Ya, kok kita ni macam robot. Tak boleh senyum, tak boleh ketawa, tak boleh apa semua bukan orang tuan-tuan. Ya. Jadi ada beberapa mazhab mengatakan ataupun ketika sebahagian ulama mengatakan dibolehkan sebenarnya. Ya, tapi jangan terlampau macam orang yang kalau kita keluarga kita meninggal kan. Maknanya ada orang yang meraung-raung. Kan? Sampai dah macam orang gila dah dia punya meraung tu. Itu yang Nabi kata akan diseksa mayat ini. Bila jenazah telah terbujur, ya, kaum keluarga jangan menangis terlampau meraung-raung sangat. Terlampau sedih pun sedih je lah. Menangis keluar air mata tak apa. Ya. Tengok ayam mak ayam apa. Dah macam India pula ayam mak ayam apa. Ini bukan kita punya anjuran. Islam tidak mengajar umat Islam begitu. Ya. Sebab itu masa saya teringat kan. Teringat masa saya dapat baby kan. Teringat mungkin atuk-atuk semua teringat kan. Sebab saya masuk dalam tengok isteri saya bersalin. Tak ada masalah. Saya bukan orang yang pensan tengok. Tengok. Direct tengok kan. Isteri saya bersalin. Bila dia kata, bila tengah isteri tu dah nak bersalin kan. Kan sebelah jiran sebelah tu kan. Ayam mak ayam pa. Kan orang kafir kan, orang India, orang Cina kalau bersalin dia tak tahan sakit kan. Orang Islam ni kita kan, kalau perempuan Islam kan kita boleh cakap dia bersalawat, ya, kakak, selawat kakak, ya. Baca istighfar banyak, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan nak keluar baby nak keluar ni astaghfirullah, istighfar. Tapi kalau orang India nak istighfar apa? Kan? Itu ayam apa? Satu apa tempat tempat nak bersalin tu suara dia je. Saya kata nurse, diamlah aku tu. Nurse tu pun dah marah dah kat sebelah. Kena penampar pula India ni after bising. Diamlah. Kan dia tak tahan sakit. Kan? Saya sampai tu dah geram. Ya kata. Tu cikgu dengar tak suara sebelah kanan bising, sebelah kiri pun bising. Ayam apa dia ni. Ya, dia tak boleh tahan. Padahal belum nak keluar lagi baby tu pun sakitnya betul. Macam orang yang dah nak keluar ada baby. Ya, saya kata itulah tuan-tuan, kepegangan kita, ya, sebagai orang mukmin itu, kekuatan kita istighfar, ya, ingatkan Allah Taala, Allah sebut Allah Allah, ya, sebab pertarungan nak keluarkan baby itu memang melibatkan kematian, ya, bertarung nyawa tuan-tuan. Seorang ibu tu nak keluarkan baby, nak keluarkan kita itu memang, ya, itu adalah satu pertarungan hidup dan mati. Ya, sebab itulah ingatlah, ya. Jadi bila ingat begitu itu yang teringat benda-benda yang ya, zaman silam itu kita teringat balik. Ya Allah, ya. Begitu sukar sebab itu ada orang yang, ya, meninggal ketika bersalin. Anaknya hidup, maknya meninggal. Ada yang maknya hidup, anaknya meninggal. Itu kita tak boleh buat apa. Sebab itu semuanya kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan dan Allah Taala, kita dah sampai masa azan. Jadi kita berhenti dululah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Sebelum kita berhenti. Maaf tuan-tuan ya, terlebih bicara pula. Wallahualam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله الله أكبر لا إله Okay, insyaAllah tuan-tuan, saya tidak mahu memanjangkan kalam, ya. Nanti kuliah Isyak pula, ya. Tuan-tuan pun lari, saya pun larilah. Saya tak lagi, tuan-tuan yang lagi kan. Jadi cukuplah setakat itu, ya. Tak perlu panjang-panjang pun tuan-tuan, ya. Namanya kuliah maghrib, ya. Jadi cukuplah setakat tu untuk kita jadikan panduan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini mendapat manfaat bersama, dan saya minta maaflah ya sekiranya ada kekhilafan bicara, ya, dan bicara saya ada ya sesuatu yang tidak bersesuaian dengan tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Itu saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wala ma'na wala shaqiyya wala mahruma برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.